Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja was-sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Rabbi a'udzu bika min syaitan wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita di Bukit Besar, Kuala Terengganu. Ya, di belakang saya ni kalau kita naik Jambatan Sultan Ismail, dia tulis Allah selamatkan Terengganu. Inilah bukitnya. Dan di sebelah belakang sana taman rekreasi, tempat orang berrekreasi. Sebelah sana pen negara. InsyaAllah sambil-sambil kita beriadah pagi ni, sambil-sambil kita menyampaikan tazkirah, kita tukar suasana sikit, kita tukar keadaan dan situasi, tazkirah santai kita. Jadi di Bukit Besar Kuala Terengganu ni ada dua trek, ada dua laluan, ya. Jadi siapa yang nak naik Bukit Besar, dia boleh melalui jalan hadapan. Jalan hadapan, kita tengok sikit di sana depan. Itu jalan naik. Boleh berjalan kaki. Ramainya orang akan naik jalan hadapan ni. Jalan yang depan ni naik ke atas. Tapi insya-Allah pada hari ni kita akan naik Bukit Besar hiking melalui jalan belakang. Jalan belakang ni lebih mencabar, lebih menyebabkan kita lagi berpeluh, dan memang satu trek yang sangat menarik lah untuk kita lalui, insya-Allah. Okey, bersama-sama kita pagi ni Datuk mana? Ni Kanda Wan Bakri. InsyaAllah kita akan memulakan journey kita naik ke Bukit Besar ni sampai ke puncaknya. Dan saya tak tahu lagi lain okey ke tidak sepanjang perjalanan kita ni. Apapun harap-harap tuan-tuan dapat bersabar dan bersama-sama sehinggalah sampai di puncak nanti. Ya. Di belakang sana dia panggil Taman Awan. Taman apa? Taman Rekreasi Hilir lah. Taman Rekreasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, insya-Allah dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la wa huwas samiul alim. Assalamualaikum. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kita nak naik bukit ni, permulaannya sebaik-baiknya kita baca ayat-ayat Quran, ya. Apa ni, ayat-ayat yang Rasulullah SAW minta kita mohon perlindungan daripada Allah SWT. Sebab bukit ni kita sedia maklum tempat yang menjadi kediaman, tempat jin, ya, makhluk-makhluk halus. Jadi jangan lupa kita punya usaha dan
permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jom yuk, naik bang. Dan kita mulakan dengan bacaan ayat-ayat Quran, antaranya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ni kita tengok daripada jalan depan. Okey. Kita bermula di sini. Jadi daripada sana itu bank negara. Bank negara sebelah ni. Sana mahkamah. Jadi kita parking kereta di sini. Ya, kita naik daripada jalan belakang ni. Ya, bermula tracknya di sini. InsyaAllah kita akan mulakan journey kita, perjalanan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Zalikal kitabul la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u. Ya'lamu ma bayna aydihim. Air beras kopi dengan bawang. Wala yuhituna bi syai'in illa bihi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Jadi ayat-ayat kursi, ayat-ayat Quran ni kita bacalah. Kerana kita tak tahu di tempat jin tendang ni dah. Dalam hutan ni apa. Di sebelah bukit besar ni ada Maidam Majlis Agama Islam Negeri Terengganu dan ada istiadat agama. InsyaAllah kita meneruskan journey kita. Kalau lain tak comel tu harap tuan-tuan dapat bersabar ya. Kerana kita akan perkongsian dan tazkirah sepanjang perjalanan ini sehinggalah kita sampai di puncaknya insya-Allah. Baik. Allah Habibah. Baik, sekarang ni bila kita sampai di sini, dia ada trek banyak di Bukit Besar ni. Yang pertama, siapa yang nak lalu jalan Berta yang tadi kita tunjuk di bawah tadi. Okey, bila kita sampai sini dia ada dua cabang. Okey, ada dua cabang ini. Nanti saya tunjuk. Dia ada dua cabang. Satu dia panggil trek A. Trek A. Ini trek. Okey, trek A. Yang bermula daripada pagar sekolah Bukit Batok sehinggalah ke puncak Pencawan. 40 hingga 60 minit. Ya, 1.5 km. 1.5 km. Ya. Ini trek A. Kita akan naik trek B. Miok, naik trek B miok. Trek B ya. Okey, tertunjuk macam nampak. Okey. Ya, ini trek A Ini trek A. So kita pagi ni kita akan naik trek B. Subhanallah. Kita sekira sekejap lagi ya. Trek B. Ini trek B. Ya. Trek B bermula daripada puncak Penanda Aras di sini. Ada satu cerung tali. Ada Bukit Kubang dia panggil. Bukit Kubang ni dipanggil Bukit Kubang sebab tempat khinzir, babi berkubang. Jadi diberi nama Kubang. Ada lopok air terjun jatuh. Nanti kita dengar penjelasan. Ni kaki hiking ni, Kanda Wan Bakri. Kan, cerita sikit apa dia panggil Kubang. Dia terjadinya kubang tu disebabkan oleh air hujan yang jatuh ke bawah tu melalui batu dan berlakulah lopok-lopok takungan air dan babi pun menjadi tempat dia berkubang di situ. Tu jadi panggilannya bukit tempat kubang lah. Ya. Jadi kubang. Ya. Jadi lepas cerung tali ni kita akan lalu trek B hari ni. Lepas cerung tali kubang, cerung tali yang kedua. Kemudian kita pergi ke Bukit Batok sehinggalah kita sampai ke
Puncak Pencawang. Kalau ikut waktu dia 1 jam 25 minit. 1 jam 25 minit 1.83 km. InsyaAllah apapun kita insyaAllah kita proceed perjalanan kita menaiki Bukit Besar pada hari ini. InsyaAllah sambil-sambil itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Bukit ni dalam Al-Quran banyak sebut, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kalau kita baca sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak jenis Nabi SAW, ya, bagaimana di waktu Rasulullah SAW ketika usia mudanya, Nabi SAW dah berkhalwat pergi ke Jabal Nur di Gua Hira. Di negara Arab, gua kita di Malaysia ni, gua dia, kita panggil gua ni bila tempat tu ada macam lubang kan. Jadi tempat ada lubang ni kita panggil gua. Kalau di negara Arab, gua ni dia duduk atas. Kita naik bukit gunung, di atas, di tengah-tengah tu baru dipanggil gua. Rasulullah SAW, kalau kita baca sirah, semenjak zaman mudanya lagi, baginda Nabi SAW ni suka naik ke Jabal Nur, duduk di Gua Hira. Gua ni tempat, ya, kalau kita ni gua ni kalau kita jumpa satu tempat tu ada lubang di bawah tu, kita panggil dia gua kan. Termasuklah gua-gua yang Rasulullah singgah dalam peristiwa hijrah ke Madinah, ya. Jadi pada sunnahnya sebenarnya, ya, manjat bukit, hiking, ya, sukan adalah merupakan sukan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita pergi menunaikan umrah, ya, kalau kita pergi ziarah ke Taif. Siapa yang pernah pergi ke Taif? Lama tak naik bukit ni tuan-tuan. 3-4 bulan. Dia dah rasa dah. Naik bukit ni kalau orang tak biasa tak boleh. Boleh jadi pitam. Ya. Boleh jadi ya. Kita dah start pendakian ni. Ya, kita dah start pendakian. Di depan sana kita lagi nak naik ni. Tuan-tuan tengok sikit ya. Ni trek kita nak naik ni. Tapi insya-Allah saya akan cuba bercakap walaupun letih, penat. Saya tidak akan mengecewakan tuan-tuan semua. Terus berkongsi. Walaupun sekarang ni sedang pegang tali, kita nak naik bukit ni. Insya-Allah kita tetap akan teruskan Raudatul Jannah sebagaimana yang biasa kita telah tazkirahkan setiap pagi. Baik, kita santai-santai ya, berbalik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz jangan rush. Relax slow-slow. Okey. Kita slow-slow Baik, kita tengok. Kita slow-slow baik, insya-Allah. Okey, kita tunggu orang naik bukit dulu. Jangan memang alhamdulillah. Pagi tadi dah makan 7 biji kurma ajwah, ya. Dari sudut sunnahnya, 7 biji kurma ajwah ni bagus diamalkan. Terhalang daripada sihir, gangguan. Itu sudah cukup. Kalau kita nak pergi hiking ni, memang tak boleh makan berat-berat sangat, ya. Jangan makan berat. Sebaik-baiknya kena makan. Kerana di sepanjang jalan hiking ni dah ramai orang yang pengsan, ya, yang tak tahan
tak boleh nak bernafas dan sebagainya kerana trek dia. Ya. Ni beza tuan-tuan, jalan depan dengan jalan belakang. Kalau kita lalu jalan tar di depan sana, memang tak berpeluh lah. Naik 3-4 kali pun tak ada. Tidak ada satu keseronokan, titik peluh dan sebagainya. Tapi kalau kita lalu trek belakang ni, subhanallah. Tengok, kita boleh tengok bukit, keindahan alam. Ya, kita boleh tengok pokok, udara yang begitu nyaman, subhanallah. Ya. Baik, insya-Allah sambil-sambil kita tazkirah tu kita sambil-sambil kita berjalan ni, sambil-sambil kita tazkirah. Jadi kita pergi hiking ni sebenarnya bergantung kepada niat kita. Ya, apa saja pekerjaan yang kita buat, orang beriman akan mengolahnya menjadi nilai ibadah. Kita mulakan dengan bismillah. Bismillah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu berkuda, memanah, berenang. Bahkan Rasulullah mengajarkan, alimu auladakum ar-rimayata was-sibah. Ajarlah anak kamu berkuda, berenang, ya, memanah. Dan termasuk juga dalam perkara yang membina kekuatan kita orang Islam. Sebab tu tuan-tuan perasan kita pergi umrah, kita pergi haji, ada tawaf. Tawaf 7 kali kan. Sa'i pun 7 kali. Baik. Semua tu memerlukan stamina kita. Stamina. Kebiasaannya sebelum pergi menunaikan umrah, dalam kursus-kursus umrah, saya sendiri akan berpesan pada jemaah supaya kena pergi exercise. Biasakan dalam perjalanan supaya kita menunaikan ibadah umrah nanti taklah penat sangat, taklah letih sangat, tapi dalam keadaan yang kita sebut kita bersedia dari sudut rohani dan jasmani kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ajaran agama kita, al-aqdus salim min jismi salim. Akal yang cerdas, akal yang sihat adalah daripada tubuh badan yang sihat. Ya. Jadi tubuh kita ni kena sihat, kena sentiasa baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, masih lagi mendaki Bukit Besar ni melalui trek jalan belakang. Ni trek jalan belakang ni. InsyaAllah kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita sedang mendaki ni sebenarnya. Sedang mendaki, sedang menguji pernafasan kita, jantung kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita bayangkan, cuba kita gambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bukit, ya, Jabal Nur, duduk di Gua Hira. Yang menarik yang saya cerita tadi, kebiasaannya bila saya bawa jemaah pergi umrah ni, kita akan bawa ahli jemaah ni pergi ke Taif. Kita bawa pergi ke Taif. Tuan-tuan, kita sedang mendaki, ya, sedang naik bukit ni. InsyaAllah, InsyaAllah Allah masih bagi kekuatan untuk kita menyampaikan tazkirah, ya. Kalau kita pergi ke Taif, tuan-tuan pergi umrah, jadi Taif sana, selain kita pergi naik bas, dia ada apa yang dia panggil, ada satu train ke atas tu. Ke atas tu memang tinggilah tempat dia tu. Jadi daripada atas tu kita boleh tengok keseluruhan kota Taif. Kota Taif tu kita boleh tengok, ya. Yang menariknya, pemerintah Saudi dia tanda
warna putih, tempat-tempat yang Rasulullah SAW bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah lalu daripada perjalanan daripada Mekah pergi ke kota Taif. Dan kalau tuan-tuan tengok, subhanallah, bagaimana kekuatan luar biasa, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah, semata-mata untuk mengajak kaum Taif, penduduk Taif, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya, sebab tu kita disuruh buat persiapan. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Quran kata, dan sedialah kekuatan. Persiapan kamu. Kan kita dah sebut di akhir zaman nanti peperangan akan berlangsung tanpa lagi menggunakan teknologi dan persenjataan yang canggih, di mana teknologi dan persenjataan canggih ini akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Manusia akan kembali berperang. Manusia kembali berperang dengan menggunakan kekuatan semula jadi, dengan silat, dengan stamina-nya. Lepas tu kita disuruh, Islam ni disuruh membina kekuatan kita, izzah kita, kemuliaan kita orang Islam. Kita kuat, kita sihat, bukan untuk kita tunjuk pada orang, tidak. Ya, tapi kita kuat, kita sihat ni untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita semua yakin, secantik mana pun tubuh kita, sesadar mana pun badan kita, selicin mana pun kulit kita, bila kita mati di akhirat nanti, kita mati tak sampai akhirat. Ya, hari yang kedua, barangkali perut kita dah pecah, terburai. Ya, tubuh badan kita dah merempuk dan hancur. Ya. Jadi hak paling pentingnya roh kita. Ya. Roh kita, insya-Allah. Setakat ni dok kena tekak lagi, masih okey lagi. Insya-Allah boleh lagi meneruskan perjalanan, insya-Allah. Dia bukit ni kita naik, kita turun pulak. Kemudian kita akan naik lagi nanti. Ini sedang menuruni cerun bukit. Subhanallah. Suasana di sini sangat tenang. Kalau orang ada masalah nak rilis, orang datang sini. Subhanallah, tenang sambil riadah, sambil melihat alam dan kebesaran Allah Ta'ala, memuji dan memuji Allah. Subhanallah. Di dalam hutan betul-betul ni, semuanya pokok yang menghijau, udaranya segar. Cuma kalau perempuan tak payah datang seorang lah, ya, tak sesuai ni. Faktor-faktor keselamatan. Kalau kita ada penyakit pun, jangan datang seorang diri, bahaya. Ya. Kan nak keluar daripada tempat ni mengambil masa yang payah lah, kena masuk Japan dan sebagainya. Ini kita sedang turun lagi bukit ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Menurun, tapi dia naik balik nanti. Dia track dia ni memang macam tu. Subhanallah. Baik, tuan-tuan semua. Mana tadi kita? Di Taif tau. Baik, jadi di Taif, kalau kita tengok track, itulah jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpusing-pusing, berputar-putar Nabi SAW berjalan. Ni ustaz mesti bawa geruk. Tak ada bawa geruk ni. Ni dengan baju merah tu Wan Bakri, abang. Baju putih tu Datuk Halim Manah. Ramai budak sekolah ni. Jadi kalau ada orang yang bawa geruk, RM50 sepala. Hak tu hak kawan, hak travel. Dah RM10 je. RM10. Ada yang bawa geruk RM10. Ya. Dah palah. Allah, biman kau. Kita dah pandai tepang. Dah palah. Okey, kita tengok sikit orang tanya dah palah dah. Siapa yang nak buat ketupat? Ni dah palah banyak ni.
Di sini daun palas banyak. Ya. Tu belakang tu pun ada daun palas. Ya. Hampir semua ialah ada. Ya. So dalam hutan ni kot tuan-tuan. Subhanallah. Daun palasnya semua ada. Tapi masya-Allah bagus. Kebiasaannya saya mari seorang je, suka seorang diri. Jalan sambil-sambil kita muhasabah. Kena kita kadang-kadang kena membiasakan diri kita ni panggil apa, berkhaluat. Betul Rasulullah SAW dia naik Gua Hira, dia naik bukit. Nabi seorang diri je. Kita naik lagi. Sekarang ni kita sedang mendaki lagi. Kita naik lagi. Daripada bawah sana kita naik. Ya. Kita naik lagi. Ini vlog kita buat vlog ni. Ya. InsyaAllah nanti ahli-ahli Jumaah kuliah kita ni kita ajak semua. Kita pakat-pakat mari naik Bukit Besar. Alhamdulillah dalam perjalanan kita ni, sepanjang saya naik Bukit Besar ni, jumpa ramai orang yang masalah kecil mani, darah tinggi, ada yang masalah jantung. Ya. Tapi yang bagusnya, orang putih kata prevention is better than cure. Mencegah tu lebih baik daripada kita merawat. Sebelum kita ada apa-apa simptom dan penyakit, sebaiknya kita datang dulu ke sini. Ya. Supaya kita pastikan jantung kita, keadaan tubuh badan kita ni baik dan sihat. Tak orang putih kata better late than never. Islam pun kata kita juga. Ya. Biar lambat daripada tak ada usaha langsung. Ya. Dalam taubat kita dah terlanjur banyak benda dah. Wajib kita bertaubat. Wajib kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak hantarlah cashier belakang rumah je. Ya Allah. Ni trap belakang apa ni? Trap belakang Bukit Besar. Subhanallah. Saya pun 3-4 bulan dah tak naik bukit ni. Boleh tahan juga rasa mengah tu. Nak tengok mendaki gini. Allahu Akbar. Santai-santai tuan-tuan. Nak tengok komen-komen lah dulu. Ni kita sedang naik lagi, mendaki lagi. Okey, insya-Allah kita teruskan perjalanan. Boleh nanti kita set masa berkumpul, kita pergi hiking. Okey, tengok track dia. Ni ya betul, kita naik ikut Jabat Agama. Tadi di awal live tadi Ustaz dah tunjuk jalan dia. Ni lagi nak turun jurang ni. Kita turun sini. Naik balik depan sana. Inilah namanya hiking. Oh, Zul. Datuk memang tu. Terbaik setakat ni tu. Tengok tu. Orang muda tu. Main telefon aja tu. Allahu Akbar. Ya. Ni lalu air. Okay, kita tengok ya. Ni. Baik. Kalau hujan. Ni lalu air. Air tempat turun lokang tepi Jabat Agama. ya. Air mana? Bila musim hujan, adalah kelihatan air terjun. Air terjun daripada atas sana ya? Daripada atas Bukit Besar sana. Air terjun tuan-tuan. Ke longkang tepi Jabat Agama. Okey ni. Air terjun turun ke sini. Lalu air di sini sampailah ke Jabat Agama Jabat Daerah. Longkang Besar. Jadi siapa nak mandai air terjun kena ada masa hujan, kena mari masa hujan. Kena mari masa hujan. Ya. Boleh tengok suasana. Kalau ikut yang ditulis tadi 1 jam lebih lah. Ya, 1 jam lebih perjalanan kita ni. Tapi insya-Allah kita cuba reka-rekaskan. Kita cuba laju sikit. Mengah ni sebab lama tak naik bukit ni. Ya, dan kita okey. Kita masih lagi di lereng-lereng bukit. Cuma tuan-tuan kalau nanti line internet slow tu,
Harap-harap dapat bersabar sehingga kita sampai di puncak nanti untuk kita lihat suasana dan pemandangan yang indah daripada Bukit Besar. Tengok di tepi tempat saya naik ni, di belakang sana ada nampak sedikit bandar-bandar Kuala Terengganu. Nantilah nanti kita tunjuk di sana, insya-Allah. Air Cerum bukit belakang. Subhanallah. Subhanallah. Okey, okey, ni nampak sikit. Di belakang saya ni nampak apa? Sedikit pemandangan. Masjid Khalifah. Sedikit pemandangan Kuala Terengganu. Ya, di belakang sana. Kita masih lagi jauh lagi perjalanan. InsyaAllah kalau lain terputus, harap tuan-tuan dapat bersabar sehingga kita sampai di Kemuncak untuk kita khulasahkan, kita simpulkan perjalanan kita pada hari ini, insyaAllah. Apapun yang pertama yang kita pesan tadi, kita betulkan niat kita mari ke sini. Ya, tujuan dia untuk juga menjadikan nilai ibadah, tujuan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ramai orang tak tahu baginda Nabi SAW dalam banyak perjalanannya menuju ke medan jihad, ke medan dakwah, bahkan ketika menuju ke Allah Ta'ala dalam khalwatnya di Jabal Nur, di Gua Hira, bukitlah menjadi tempat Rasulullah SAW berulang alik. Dan kita pernah baca dalam siri tazkirah kita di awal Ramadan, bagaimana kisah seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Subhanallah, seorang sosok yang begitu hebat. Yang berbakti pada ibunya. Jadi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang kibar, sahabat yang agung, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalau kamu jumpalah Uwais Al-Qarni ni, kamu minta dua perkara. Yang pertama, minta dia tolong istighfar. Yang kedua, minta tolong dia mendoakan kamu. Ya. Baik, kita dalam sekejap dah. Ni laluan ke pejabat daerah Kuala Terengganu. Ada satu trek ni laluan ke pejabat daerah Kuala Terengganu. Laluan paling dekat. Kalau ada kecemasan, ada kecemasan apa-apa, tengok ni paling dekat. di sini tempat akan bawa turun Jika ada berlaku kecemasan, kecederaan pada hiking orang yang pergi hiking, hikers kita, kita akan bawa turun ke jalan ni lah. Ya. Jalan luar pejabat daerah. Dia Kita keluar tengok. ikut longkang besar tepi pejabat daerah. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan sesak, biasanya ada orang krem, ada orang Cedera cedera kaki, ni tempat dia akan bawa turun. pening ke, ada dak lagak pensang gitu, keluar ni paling cepat. Laluan yang paling dekat. Yang paling dekat Ya. Baik, insya-Allah kita teruskan lagi journey kita menawan Bukit Besar, insya-Allah. Tazkirah santai hari ni tuan-tuan. Baik, Uwais Al-Qarni yang Rasulullah kata dia ni seorang yang hebat bakti pada ibu dia, tidak terkenal di bumi tapi masyhur di langit. Yang Rasulullah SAW minta supaya para sahabat, antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, supaya cari Uwais, minta doa dia, minta tolong dia istighfar, ampunkan dosa-dosa kamu. Kerana doa dia tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Kita tengok sikit track kita. Ni track kita nak turun bukit ni. Ya. Ni nak track nak turun bukit.
Siapa nampak ujung sana ada orang tengah berjalan. Ni kalau orang tak ada stamina tak boleh nak cakap tu. Sambil-sambil hiking ni. Okey. Sekarang ni kita tazkirah sambil kita kejar-kejar dia orang. Ya. Uwais Al-Qarni, subhanallah. Seorang yang tidak terkenal di bumi tapi masyhur di langit. Kalau kita baca kisah dia, apa usaha yang Uwais Al-Qarni buat? Ketika ibunya mengatakan bahawa hajat mak dia nak pergi menunaikan haji. Lalu Uwais Al-Qarni beli seekor anak lembu. Ya. Lalu dikemponglah anak lembu tu setiap hari. Ya, pagi, ya, daripada pagi sampailah ke petang dia buat naik atas bukit, dia beri makan. Daripada lembu yang beratnya 20-30 kilo sehinggalah berat menjadi 100 kilo lebih. Subhanallah. Tuan-tuan, akhirnya apa yang dibawa ibunya di kampung di belakangnya daripada Yaman menuju ke Makkahul Mukarramah demi ketaatan seorang anak kepada ibunya. Subhanallah. Ya. Jadi dalam Islam ni Nabi sebut al-mu'min qawiyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Ya, orang beriman yang kuat. Ya. Orang beriman yang kuat, ya, dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang dhaif, lemah. Dengar kuliah tak sampai setengah jam tidur dah. Subhanallah. Ya, baca Quran sikit ngantuk mati dah. Subhanallah. Ya, zikir sikit dah tidur dah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mencintai al-mu'min qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Dicintai oleh Allah. Ya. Allah lebih kasih, Allah lebih suka orang beriman yang cerdas, yang kuat, yang sihat daripada orang beriman yang letih. Ya. Kan kita tengok sebelum-sebelum ni di masjid, baru start kuliah 15 minit orang tidur dah. Ya. Jadi membina stamina ni satu benda yang penting, asalkan niat kita tu kerana Allah Taala. Niat dan tujuan kita tu untuk ibadah. Ya. Untuk kita beribadah kepada Allah Taala. Baik, di belakang Ustaz sekarang ni kita boleh tengok. Di belakang ni sudah ada rumah-rumah orang dah. Kat pasar Maghrib. Ya. Ni pasar Maghrib. Tu pasar Bukit Besar. Ni dan luang kereta masang kat ni boleh keluar ikut pasar Bukit Nanti Besar. ya. Dekat Traffic Light. Di Pasar Bukit Besar. belakang tu pasar Bukit Besar. Sini nampak Tengok warna oranye. Yang warna oranye tu pasar Bukit Besar. Pasar Bukit Besar. Kita dah nampak sikit view. Belum sampai lagi ni tuan-tuan ni. Ni baru setengah. Baru separuh perjalanan. Di belakang sana dah boleh tengok awan. Subhanallah. Nanti kita akan naik lagi. Ya, kita akan naik lagi. Tengok pemandangan yang indah daripada atas Bukit Besar nanti. On the way balik sini geng. Ya Allah. Mari. Siapa nak minum air, standby. Nanti Ustaz turun turun Bukit Besar, nanti kita pergi minum air. Ni paung banyak. Datuk depan dah tu. Datuk. Allah. Ni tengok track kita. Nak kata selamat pun gitulah, kena hati-hati. Ada tali yang disediakan ni, ada tali. Ya, ada tali. Ni ada tali ni. Jadi kita kena pegang tali ya. Jadi ustaz ni sepanjang tazkirah ni memang sebelah tangan lah, daripada awal sampai akhir. Sebab terpaksa pegang kamera ni. Tengok Datuk. Licin bang. Ya. Sini licin. Ni licin ni, bahaya ni. Ya. Cik Isa. Cik Isa ke salah apa dah? Cik Isa ke salah. Ya, kita ada jumpa kawan-kawan di tengah jalan ni, subhanallah. Baik tuan-tuan, kita nak turun sedikit curang ni. Tapi insya-Allah selamat. Insya-Allah masih boleh lagi walaupun sebelah tangan insya-Allah.
InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Ya. Jadi kena hati-hatilah kalau hujan ni dia licin. Kalau bawa anak-anak tu kena hati-hati. Assalamualaikum. Allah, khabar. Syak. Sudah dah balik dah. Baik. Allah. Ya. Selamat. Assalamualaikum. Subhanallah tuan-tuan. Pergi hiking ni boleh berukhuwah. Kita jumpa ramai kawan-kawan, kenalan, memberi salam. Ya. Daripada hiking kita dapat kawan-kawan pula. Subhanallah, orang beriman, ya, semuanya menjadi nilai ibadah dalam kehidupan dia. Ya. InsyaAllah kita akan sampai di satu tempat. Tempat ni nama dia Bukit Rohok Bukit Tobak. Okey, Bukit Tobak. Ya. Sebab apa dinamakan bukit ni Bukit Tobak? Ya, ni kita nak naik bukit ni, nama dia Bukit Tobak. Kenapa dinamakan Bukit Tobak? Sebab Tobak ni bahasa Terengganu. Berat paling berat. Yang kita kuliah tu bertaubat. Wajib bertaubat kan? Tapi Bukit Tobak ni kalau orang Terengganu kok, kalau dia buat satu, dia serik dah. Kalau aku tak mau naik dah. kalau dia buat sesuatu perkara yang susah, ni bahasa Terengganu dah. Bukan bahasa orang luar ni, bahasa Terengganu. Bila dia buat satu perkara yang susah, dia akan kata taubat dah, tambah buat dah lepas ni, taubat dah. Bukan dia taubat tu dia bertaubat kepada Allah Taala ni. Maknanya taubat yang nak naik. Berat terlalu berat. Dia serik dah. Lepas ni tak mau dah. Tak mau lalu kot ni. Lepas ni tak mau lalu dah kot ni. Ni saya Sebab ni bukit ni berat, pancing sebab tinggi dan panjang. bukit besar ni di antara trek yang paling mencabar laluan ni lah. Nama dia Bukit Tobak. Ya, Bukit Tobak bukan taubat itu bukan bermakna dia bertaubat kepada Allah. Tapi taubat ni dalam bahasa Terengganu, bila orang tu buat satu pekerjaan yang susah, taubat tak mau buat dah. Ya. Serik dah. Ya, serik dah, tak mau dah taubat dah. Jadi sekarang ni kita sedang duduk di kaki Bukit Tobak. InsyaAllah kita akan naik Bukit Tobak sambil-sambil kita santai-santai insya-Allah. Ya. Ni Bukit Tobak ni. Ya. Okey, kita tengok depan. Ni nak naik ke Bukit Tobak. Oh, Datuk dah atas sana dah. Ni baru mukadimah ni bukit ni. Ni baru permulaan ni. Ya. Orang panggil serik dah, tak mau dah. Kalau kita bawa orang first time datang hiking, bawa laluan ni, dia akan kata taubat, aku tak mau lalu dah, aku jalan tu. Aku tak mau pergi dah lepas ni. Boleh faham tak tuan-tuan tak? Hak luar-luar Terengganu ni, taubat tak mau naik dah Bukit Tobak. Ya betul. Istilah dia. Cik Rosni kata tu betul tu. Ya. Baik, kita baru di kaki bukit ni, kita nak naik Bukit Tobak. Jadi diberi nama Bukit Tobak kerana payahnya nak naik bukit ni. Dan sesiapa yang melalui jalan ni, jalan Bukit Tobak ni, maka dia akan berkata, oh Tobak, lepas ni aku tak mau lalu dah jalan ni. Ya. Lepas ni tak mau lalu dah jalan ni. Ya. Jadi insya-Allah bagi orang yang dah biasa naik Bukit Tobak, dia boleh berlari. Macam abang kita ni, Wan Bakri, boleh berlari. Tengok Datuk Alim Manah di depan sana. Subhanallah. Ni tinggi ni. Ni baru kaki bukit ni. Yang Ustaz duk live tadi di bawah tu. Daripada bawah sana, kita cari tempat taubat tadi bawah sana. Naik di sini. Naik di sini. Ni baru permulaan. Sapalah di atas sana. Dia Bukit Tobak ni bukit. Dia orang panggil naik tu nyacang. Dia naik tu so straight. Ya. Jadi memang kalau orang orang tak biasa naik bukit ni, dia akan kata apa? Taubat, aku tak mau naik dah. Taubat tak naik dah bukit ni. Itulah kurang lebihnya. Baik, insya-Allah kita sedang menaiki Bukit Tobak. Ya. Yang menarik ni kalau kita boleh berlari di atas Bukit Tobak ni. Orang boleh berlari tu kira stamina kuat lah. Ya. Kita tengok
Ni sepanjang Bukit Tobak ada tali ni. Ada tali yang disediakan. Kita daripada bawah sana tadi. Ya. Ni ada tali sepanjang Bukit Tobak. Sampai ke atas sana. Okey. Tak nak melagi kan, takut nak tersekirah dogok pula lagi. Tak apalah, kita naik santai. Ya. Ni panjang ni tu lah. Biasa di sini memang sedikit letih, tapi seronok. Sebab apa? Dia betul-betul berpeluh, betul-betul menguji stamina. Okey, ni antara tempat babi berkubang kalau kita lalu. Ni nampak tak? Dia macam dikucar-kucar ni. Ni lopok-lopok tempat babi cari makanan dia. Ya. Hidup dalam hutan ni macam ni, tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita teruskan lagi journey kita, pendakian kita di Bukit Tobak. Subhanallah. Bukit Tobak Ni ada signboard. Bukit Tobak. Okey. Tak Bukit Tobak. Bukit ni siapa naik, Tobak tak mau naik dah. Memang Tobak tak mau naik bukit ni. Ya. Bukit Tobak. Okey, boleh faham kalau tuan-tuan datang ke Bukit Besar ni lalu ikut trek belakang. Inilah sejarahnya. Kenapa dipanggil Bukit Tobak? Ya. Kerana nak naik bukit ni memerlukan stamina, dan orang yang first naik lepas ni Tobak tambah, tak mau naik dah, insya-Allah. Jadi kita langsungkan lagi perjalanan kita. Ni kalau sampai sini peluh dah tuan-tuan. Sudah berpeluh, insya-Allah. InsyaAllah. Ramah. Biasa sepanjang perjalanan kita akan jumpa orang yang hiking ni. Ni baru turun kan? Belum puasa. Dia mula ini ya. Baru start ni. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat Alhamdulillah. Allah. Sebelum puasa ni. Allah. Meriahnya. Allah, tuan-tuan. Jumpa orang. Orang datang dengan family hiking ya. Datang dengan keluarga. Subhanallah. Inilah nikmatnya kita naik ikut trek belakang. Ya. Kalau kita naik Bukit Besar ni, ikut trek di depan tadi, yang awal-awal live Ustaz tunjuk tadi tu, trek tu trek naik jalan je, tidak ada cabaran langsung. Dan kita pun tak berpeluh macam kita naik ikut trek belakang ni. Ya. Bahasa Kedah Tobak tu tak mau pi dah. Serik dah. Ya. Kurang lebih tu bahasa Terengganu, bahasa Kedah, insya-Allah. Kita masih lagi mendaki ya. Bukit Tobak ni. Yang biasanya kalau tuan-tuan first time datang nak mendaki Bukit Tobak ni sambil bercakap ni, biasanya tak boleh lah. Ya, tengok datuk kita di belakang tu. Orang ada stamina boleh. InsyaAllah. Ya. Lagi mendaki Bukit Tobak. Ya. Sambil-sambil kita tazkirah. Sambil-sambil kita tengok kebesaran Allah. Tapi subhanallah, kalau kita berpeluh kan, bayangkan di tengah ni suasana pokok, tengok pokok yang cantik. Subhanallah. Tengok pokok. Ni kalau kita buat foto ni, pokok ni macam pokok yang Ustaz ambil gambar dekat tepi pantai tu. Yo. Hutan ni tegang, hutan ni comel tegang. Mana tu? Cakap je. Alhamdulillah. Setakat ni ada suku dia Bukit Tobak ni. Ada suku lagi? Jom kita climb. Berpeluh dah tu. Dah berpeluh dah tu. Alhamdulillah, rahmatnya. Rahmat. Sihat lagi, insya-Allah. Ya.
Ni tepak ni. Ini Tempat babi ni. Cari cacing. Babi cari cacing tengok. Bila hujan dia suka lah. Tanah Ya. rebuk. Dia kubang sini. Ni tepak. Ya. Tengok pokok. Masya-Allah. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Duduk di sini pun nyaman. Subhanallah. Ya, jadi sekali-sekala datanglah. Bawa keluarga. Ya. Kita berinteraksi dengan alam. Bertadabbur dengan alam. Samping kita boleh sihatkan tubuh badan kita. Masya-Allah. Okey, lagi dalam perjalanan. Hak menariknya, siapalah buat banner ni. Lepas naik Bukit Tobak, dia sedikit menyindir. Ni pun bahasa Terengganu. Tengok sindiran dia. Gagah tak tahu tuan-tuan apa kata dah. Tapi lepas naik Bukit Tobak dia akan tulis gagah. Gagah ni macam ni. Sikit alat landai sikit ni. Di sini sedikit landai. Tempat nak gagah dia. Gagah tu nak Boleh sampai sini gagah. hebat ah. Ya. Boleh naik Bukit Tobak ni gagah ah. Ya. InsyaAllah kita teruskan lagi journey perjalanan kita. Sekali. Harap-harapnya kita harap-harap line internet okey. Sehingga dan lagi ambil gambar tengah hutan. Ya. Okey. Okey. Ni suasana. Subhanallah. Subhanallah. Ni suasana di tengah hutan. Inilah yang ada di kanan dan di kiri kita. Kesunyian, melihat alam. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanallah. Tuan-tuan zikir astagfirullahalazim saja pun lebih 1000. Habis dah. 1000 dah habis lama dah. Kalau daripada bawah tadi. Ya. Kita berselawat. Istighfar. Banyak manfaat dia. Ya. Kita lagi naik bukit ni. Sedang menaiki lagi. Ya. Subhanallah. Tengok betapa Datuk Halimah tu membelah hutan. Tengok. Laluan kita lalu. Tuan-tuan takut tak tahu lah. Ni pokok paku hutan Lalu kot pokok paku hutan ni. Celah-celah ni. Macam ni laluan dia. Laluan celah-celah ni. Tengok Datuk dah disapah di atas sana. Ni track dia. Ya. Okey. Kita teruskan lagi journey kita. Lalu di celah-celah pokok paku hutan. Subhanallah. Hari ni tazkirah santai ya. Sambil-sambil kita mendaki hiking Bukit Besar. Masya-Allah. Nampak tak? Tu dia. Tengok di belakang sana. Dah nampak bandar Kuala Terengganu. Tapi ni tak sampai lagi ni. Kita akan pergi ke atas lagi. Tapi di sini dah nampak dah. Di belakang sana Laut Pulau Kapas. Pulau Kapas. Masya-Allah. Masjid Rafi yang putih Masjid Rafi. Ya. Masjid Rafi. Di belakang sana Pulau Kapas. Saya nampak Masjid Rafi hang. Ya. Masjid Rafi di sini apa? Madrasah komplek anak yatim kita pun insya-Allah kita boleh nampak di sini. Ustaz duduk sini pegang pokok tu. Boleh tengok di mana di belakang sana. Sini ni. Ya. Bawah ni. Ya, kita pusing lah. Kita pusing untuk kita tengok view daripada atas sini. Subhanallah. Tuan-tuan tengok. Ni kita tak sampai lagi ni. Okey, tuan-tuan tengok. Masya Allah. Apa yang tidak. Tengok. Subhanallah. Masya Allah. Allah tu Hazri Yasin. Kita belajar dengan dia lah ni. Ya.
Subhanallah. Tengok. Bandar Kuala Terengganu. Tapi dia menghadap ke arah apa? Ni menghadap ke arah laut ni. Drawbridge dia belah balik nanti. Ha. Masjid terapung dengan Masjid Tafi nampak. Tuan nampak tak? Masjid Masjid Terapung. terapung putih dan Masjid Tafi ni belakang. Jadi saya cuba zoom. Kompleks anak yatim tempat kita di mana? Hak putih tu Masjid Oh, tak terapung. nak. Tak zoom. Belakang dekat bukit tu Masjid Tafi. Nampak bukit tu? Tu bukit tu. Itulah tempatnya kompleks anak yatim Tafi Darul Hijrah. Subhanallah, tuan-tuan. Ya. Ni suasana dan keindahan alam di pagi ni. InsyaAllah nanti kita tengok. Kita tengok lagi. Kita naik lagi. Tak sampai lagi ni tempat kita nak berhenti. Kita masih lagi mendaki. Masih lagi naik. Ya. Tuan nak tengok. Sini pun menarik sekejap. Okey, nampak? Subhanallah, tengok. Nampak tak? Di hujung sana tu Pulau Kapas ya. Di hujung sana tu Pulau Kapas. Yang ada menara pencawan. Menara pencawan tu kat bukit tu, tengah lautan tu Pulau Kapas. Yang ada pencawan itulah kompleks anak yatim Tafi Darul Hijrah. Nampak kalau daripada sini nampak ni masjidnya, bangunannya, ya. Subhanallah tuan-tuan, begitu masya-Allah. Ya. La quwata illa haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni suasana dia. Ni trek jalan. Kita tengok daripada bawah ni perumahan, itu lautan. Okey. Nampak dah laut. Itu Pulau Kapas. Subhanallah. Memang menarik, memang cantik. Dan ini orang panggil tadabbur alam. Ya. Ini orang panggil tadabbur alam. Bila kita melihat kebesaran Allah Taala ni, kita tengok view yang cantik, menarik. Sebab apa kita duduk di tempat tinggi ni, kita tengok pemandangan yang cantik, kita kata subhanallah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dipanggil fitrah manusia. Fitrah. Maksud fitrah ni apa? Fitrah adalah kita semua ni asal daripada syurga. Dan dalam syurga tu indah. Dalam syurga tu ada sungai yang mengalir. Dalam syurga ni ada tempat yang tinggi, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Sebab tu jiwa manusia ni dia lebih dekat. Dia tenang bila tengok lautan. Dia tenang bila dia tengok air. Dia tenang bila tengok pemandangan-pemandangan yang indah. Ya. Kenapa? Kerana itu fitrah. Ya. Kita semua asal daripada syurga Allah Ta'ala. Dan kita nak pastikan hari ni ialah kita balik ke syurga. Kita tidak dipesongkan untuk ke neraka, waliyazubillah. Ya. Syaitan sedang berusaha memesongkan kita. Ya. InsyaAllah Ustaz nak pergi Pulau Redan beberapa hari lagi. Jangan bimbang. Akan ada lagi tazkirah, jangan bimbang. Ya. Pulau Kapas. Okey. InsyaAllah kita teruskan perjalanan kita. Tak habis lagi ni tuan-tuan. Kita ni tak sampai lagi tempat kita. Hak biasa orang berhenti tu. Kita naik lagi. Ni sekarang ni sedang mendaki lagi bukit ni. Sedang mendaki bukit lagi untuk menuju ke tempat biasa orang bergambar, orang selfie, orang ambil pemandangan daripada atas bukit ni, insya-Allah. Allahu akbar. Tadabbur alam. Kata ulama, ya. Sesaat tengok. Sekejap saya pusingkan. Tu nampak di celah-celah pokok ni. Tu nampak tu masjid Bukit Besar. Masjid Bukit Besar nama apa? Masjid Bukit Besar tu ada 4 menara tu. Di sana pun laut. Ya. Sana pun laut. InsyaAllah kita lagi nak mendaki ni. Kita proceed lagi. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Lama mana dah kita berjalan? Lama mana dah kita berjalan? Pukul 7.10 dia Ustaz. Ni pukul apa dah?
Sekarang ni pukul apa? Biasa di sini orang dah start berpeluh dah ni. Ya. Start dah berpeluh. InsyaAllah. Oh, belum reda kita pergi memancing. Kita naik boat. Bawa anak-anak. Ya. Bawa anak-anak pergi Pulau Redang. Pergi memancing. Pergi pagi, balik petang. Pandai memancing tak nak ikut ni. Oh, tak pada layan anak-anak je. Baik, insyaAllah. Masih lagi ni dalam trek perjalanan ni. Sejam dah. Ya. Oh, lepas suku. Maknanya 1 jam dah lah kita. Dah hampir 1 jam dah kita live. Belum sampai lagi. Kalau ikut masa yang diletak tadi, 1 jam 45 minit. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Kita sebenarnya dah speed. Kita dah speed. Kita tak sampai 1 jam 45 minit, insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Subhanallah. Assalamualaikum. Okey, ni nama tempat ni apa? Henti yang rehat. Oh, Datuk sedang berehat. Dia tengah-tengah kita hiking ni daripada Bukit Tobak. Kita akan sampai di RNR. Ya. RNR ni nama dia, ni dia. Sila jaga kebersihan. Hentian rehat kawasan Kubang. Kubang ni hak kita sebut tadi. Tempat babi berkubang. Ya. Ni tempat rehat. Jadi biasa orang yang baru keluar daripada bukit ni. Tu. Assalamualaikum. Seorang je? Seorang je. Kita akan bertemu di sini. Kita akan bertemu di sini. Dan di sini ada Okey ni. ada Abang Deng kita ni. Ya, jual ni. Ni orang lama Tokek hentian. Abang Deng. Ni tokek hentian RNR. Atas bukit ni. Atas bukit. Tengok dia jual apa. Madu. Ni semua untuk stamina naik bukit ni. Dia jual apa ni? Garang Himalaya. Yang menarik ni kalau dia tidak ada sini, tuan-tuan hanya bawa duit. Jadi duit letak dalam kotak. Letak dalam kotak sebelah ni duit. Ada tempat letak duit. Ada ni. Biasa tinggal. Sini duit ni dia tinggal sini. Jadi ambil air. Boleh ambil air. RNR. Kita jual. Ya, meriah ni jual ni. Bekal meriah. Kita santai-santai sambil-sambil tengok. Dengan bendera Terengganu, bendera Malaysia. Bayangkan kedai di RNR di tengah hutan, subhanallah. Ya. Ya. Ni promosi ni. Ya. Ni promosi ni cabaran Bukit Besar ni. Bukit Tobak. Oh. Ni Bukit Tobak tadi Jadi air semua ada Ada. Ya. Start pukul apa jual sini? Dia pagi dan petang. Pagi petang. Pagi pukul apa? Pagi pukul 7 lebih. Petang? Petang pasar. Petang pasar. Kalau dia tak ada layan diri lah. Jadi pagi start pukul 7. Abang Deng kita ni dah jual di sini. Petang pasar. Lepas tu. Kalau tak ada layan diri. Kepuk lekor, nasi dagang, sata tak ada. Ada pelah. Ni untuk survive, untuk hidup saja. 100 plus, air mineral, madu. Ni Segelak garang. garang Himalaya ni. Ni untuk orang bersukan je. Jangan Ni untuk makan orang duduk bersuka. saja. Untuk orang bersuka ni. Makan duduk saja bahan darah tinggi. Ya. Jadi dia banyak dia bawa stok ni, tengok di belakang ni. Tu tengok stok-stok dia. Jadi tu apa alasan kita kata gini, orang kata tidak ada pekerjaan, tidak ada duit. Nak seribu daya, tak nak 1000 alasan. Ya, kita nak hidup. Kita disuruh berusaha. Subhanallah, siapa sangka di tengah
Bukit Besar ni ada satu R&R. Ada satu kedai yang anak muda. Dah kahwin dia? Dah kahwin dah? Tak kahwin lagi tuan-tuan. Masya-Allah. Boleh buat calon menantu ni. Orangnya soleh nampak. Janggutnya panjang, masya-Allah. Ya. Ni calon bagus ni. Ya. Jadi kalau dia siapa naik ke Bukit Besar, kat jalan atas ni ada ke? Allah dekat tu ada. Dekat siapa yang naik ke jalan trek, jalan biasa. Ni jalan kot bukit belakang ni, hiking. Trek jalan biasa dia ada dekat Allah Selamatkan Terengganu tu. Situ ada juga satu cawangan deng kita ni. Tok kereta situ dah? Tak, saya motor je. Motor je? Hari Jumaat je kereta. Ada jaga tak sana? Ada layan diri je. Layan diri saja. Maknanya alallahi tawakkalna. Ya. Siapa ambil air, bayar duit situ, letaklah situ. Inilah orangnya. Jadi tubuh dia memang fit lah sebab tiap-tiap hari dia naik bukit. Tuan-tuan bayangkan setiap pagi, awal pagi dia dah turun daripada rumah dia, angkat air-air ni semua ni, dia angkat bawa naik guna boleh? Guna ni tau. Beg ni bukan. Dia ada beg besar sikit. Tak bawa. Beg besar tak bawa. Bayangkan bawa beg besar, naik daripada bawah sana bawa air berbanang yang berat untuk jual di tengah-tengah Bukit Besar ni. Jadi untuk anak-anak muda kita di luar sana, sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk kita kata kerja susah, tak ada peluang pekerjaan, kerana kita yang mencipta masa depan kita. Kita yang membina kerjaya kita. Kerana Nabi kata sebaik-baik pekerjaan tu pekerjaan yang halal, yang daripada titik peluh kita sendiri. Ya. Yang terbaik kerja ni adalah daripada hasil titik peluh kita. Kerja yang kita buat daripada peluh. Macam deng kita bawa air mineral sampai berpeluh pagi petang. Subhanallah. InsyaAllah tuan-tuan nanti kalau ke Bukit Besar jangan lupa singgah di R&R hentian rehat kawasan Kubang. Dah urut di sini. Ya. Okey deh. Ni tengok ni. Tubuh dia memang fit lah tubuh dia. Tubuh dia fit sebab setiap hari kerja dia angkat air. Ada juga ni. Jadi setiap hari kerja dia angkat air. Fit lah tubuh dia. Tengok. Ya. Setiap hari angkat air je. Okey tuan-tuan, kalau ke Bukit Besar jangan lupa boleh singgah di R&R, nama dia kawasan Kubang hentian rehat. Ya, untuk membeli di sini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk kita menuju ke destinasi. Kita tak sampai lagi je tu, tak sampai lagi. Nami? Ya. Anak muda tuan-tuan tak kahwin lagi, subhanallah. Ya. Lepas tu Al-Quran sebut Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan ubah nasib satu kaum sehingga kaum tu sendiri yang ubah nasib dia. Ya, siapa sangka air mineral pun boleh jadi satu sumber pendapatan. Ya, yang penting ada usaha yang kita lakukan nak cari yang halal. Ya, usaha itulah yang paling penting. Sebab tu kalau kerajaan memperuntukkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, bajet yang banyak sekali pun laksana seorang ibu dan ayah. Ya, yang orang kata tinggal harta pusaka yang banyak pada anak-anak. Tapi kalau anak-anak tak tahu nak guna harta tu, tak kerti nak memanfaatkan, maka tidak ada juga nilai duit itu. Bahkan dia boleh jadi habis, jadi satu bebanan. Subhanallah. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita akan menuju satu cerung yang tinggi ni. Nak naik cerung tinggi ni yang ada tali. Sebelum kita sampai ke Bukit Botok. Di Bukit Botok ni lah biasa orang duduk selfie, orang ambil gambar, orang berkumpul, orang tengok pemandangan-pemandangan view daripada Bukit Besar ni. Dan insya-Allah kita lagi dalam perjalanan menuju ke Bukit Botok nama dia. Bukit Botok ni sebab kalau tuan-tuan naik kenderaan jauh daripada Kelong Bela sana, daripada Tok Adis, kita akan nampak di Besar ni ada satu bukit, kawasan dia tu botok. Botok ni maknanya tidak ada pokok, tidak ada tumbuhan. Sebab tu dia beri gelaran Bukit Botok. Jadi di situ, ya, betul nama ya? Bukit Botok tu? Ya.
Di situlah 10 minit kita nak sampai dah ni. Nanti kita berehat sambil-sambil kita khulasahkan tentang journey kita pada hari ini, insya-Allah. Ini sambil-sambil mempromosikan tahu melawat negeri Terengganu ni, antara destinasi yang tuan-tuan boleh datang beriadah ya di Bukit Besar. Kita tengok di depan saya ni ada simpan. Okey. Dia ada 2 jalan di sini. Biasanya lah. Ya, kebiasaan tengok jalan ni, jalan dia panggil simpan ni. laluan pagar sekolah, laluan tali. Ya. Kebiasaannya kalau saya mari seorang diri, kita akan lebih prefer nak laluan jalan sekolah. Sebab apa? Jalan dia lagi jauh, kita pun rasa nak berpeluh lagi dan kita suka lagi jauh. Dan ada satu lagi laluan tali. Laluan tali ni dia tak jauh mana dah, nak sampai direct ke Bukit Botok. Ya. Oh, ni ada pasangan suami isteri, masya-Allah. Dari Kuala Lumpur ni, mari balik bercuti, suami tengok pipi tangan isteri. Makin romantik dah jadinya. Pasangan suami isteri yang datang hiking ni, subhanallah. Tengok. Suami isteri nak romantik, datanglah ke Bukit Besar ni. Apa tak romantiknya tu orang perempuan nak turun, nak jatuh. Kena pegang tangan. Nak turun sikit, Allah leceh. Kena pegang tangan lagi. Wah, jadi memang romantik lah. Suami isteri ni datang ke Bukit Besar ni. Ya. Subhanallah, kita masih lagi menuju ke Bukit Botok ya. Ni trek. Ni trek dia. Kita sedang menurun. Subhanallah, boleh tengok pokok-pokok yang begitu indah, yang menghijau, suasana yang begitu segar. Tak pernah juga saya hiking tengah hujan, tapi masya-Allah seronok. Kalau tengah hujan dia sangat sebab pokok-pokok banyak di atas kita. Tapi suasana tu lain. Suasana dia tu masya-Allah nyaman dan tenang. Boleh insya-Allah nanti. Ada banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat di Terengganu ni. Insya-Allah. Tu Datuk Alimanah bersama dengan isterinya. Ni isterinya Datuk Alimanah, subhanallah. Dia suami isteri mari ni. Setiap hari. Memang romantik lah Datuk ni. Aduh. Mana ni? Poin sudah. Nanti boleh, yang perempuan nak pergi boleh kontak Datuk Alimanah. Isteri dia selalu dah biasa dah sini. Geng-geng Muslim boleh lah pergi dengan isteri Datuk Alimanah, insya-Allah. Ni trek yang kita lagi turun. Kita sedang turun ni, kita akan pergi ke trek yang tali panjang untuk kita menuju ke Bukit Botok, insya-Allah. Assalamualaikum. Balik lah? Balik lah. Alhamdulillah. Anak muda mari hiking. Ya. Kita biasakan. Assalamualaikum. Balik lah. Biasa dalam perjalanan ni kita akan jumpa ramai orang. Okey, nak tengok, kita tengok, tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit. Ni. Ni tali Tali. Nak turun, tengok Datuk turun tu. Tu. Turun ke bawah, dia akan naik pulak ke atas sana. Sampai ke atas sana. Dan di tengah ni adalah laluan air. Turun tu kan. Di bawah tu ada air tak? Tak ada air kering. Kalau hujan lebat, di bawah ni adalah laluan air ni. Laluan air. Okey, insya-Allah kita nak turun ni. Nak turun daripada sini sampai di bawah tu. Kemudian kita akan panjat kembali naik atas. Kita akan jumpa Bukit Botok di atas sana, insya-Allah. Baik, bismillah. Leceh ni. Sebab hujan mana tadi, sedikit leceh. Tapi sebenarnya bila hujan lagi seronok kita mari ke Bukit Besar. Sebab apa? Trek ni akan berdebu bila ramai orang datang hiking. Bila ramai datang hiking, jadi trek ni akan jadi berdebu. Ya, berdebu. Tapi bila hujan, alhamdulillah, jadi tidak ada debu. Santai. Kita tengok depan sana.
Tu sedang aksi sedang memanjat. Tu. Orang sedang panjat daripada bawah ni. Dia akan naik. Tu, Datuk sedang panjat tu. Datuk. Tu. Dia kena naik. Nampak tak tali tu? Jadi kalau nak kata tak mencabar pun mencabar jugalah, tengok tu. Dia turun tali tadi yang Ustaz tunjuk. Sekarang ni daripada bawah ni naik. Tengok. Okey, kita turun ke bawah sikit. Kita tengok macam mana dia orang menaiki bukit, insya-Allah. Ni sebelah tangan je lah tuan-tuan ni. Allah tawakkalna. Bismillah. Okey. Okey, kita tengok macam mana di atas sana. Tu Datuk tengah naik. Ya. Tu. Daripada bawah sini. Kita tadi daripada atas sana. Sekarang kita di bawah ni laluan air. Ya. Kita tengok. Ni laluan air. Ni laluan air kalau ikut ni. Ada air sedikit. Kalau hujan lebat air mengalir ni. Monyet banyak sini. Okey, so dia kena naik tengok. Pakai tali sampai ke atas saja. Sekarang ni saya pula nak naik dengan sebelah tangan. Insya-Allah selamat. Sebab nak pegang telefon ni semata-mata untuk ahli-ahli jemaah kita ni nak tengok tak apa kita berkorban, insya-Allah. Ya. Okey, tengok sedang naik sampai ke puncak sana. Daripada bawah ni. Okey, bismillah. Ya. Kita naik. Ni tali ada. Ya. Kita akan naik sampai ke atas sana. Tu Datuk sampai dah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Dia agak licin lagi. Assalamualaikum. Hati-hati. Nak balik ah? Ya. Assalamualaikum. Allahu akbar. Tengok anak muda ni. Nak balik ah? Nak balik dah. Nak balik dah. Assalamualaikum. Tengok anak muda ni. Tu. Ini dukit ni, tak. Ya. Baru hari ni mari. Baru hari ni. Ya. Berapa orang? 3 orang kan. 3. Ustaz pun baru hari ni mari. Baru nak naik ah. Udang ni baru hari ni. Ya. Allah. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Ya. Jumpa ramai teman-teman. Jadi kita dapat ibadah, dapat berukhuwah sambil-sambil kita naik bukit ni. InsyaAllah. Selamat. Okey, kita mencabar ni. Memang mencabar. Turun gini, tak jatuh. Pegang gini. Okey, memang mencabar. Air dia gitu. Allahu akbar. Pegang untuk. Okey. Sekarang kita naik lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita dah nak sampai dah. Kita tengok di belakang sana. Ini apa panggil Bukit Potok. Ni Bukit Potok. Ya. Tengok ramai atas ni. Ramai orang berkumpul di atas sini. Yang menjadi destinasi dan tempat. Endingnya di sinilah. Ya. Setelah naik bukit daripada trek mana pun, di sinilah endingnya. Subhanallah. Allahu akbar. Tengok di belakang sana. Tengok di belakang. Okey. Boleh nampak
view daripada ni maksud Bukit Botok ni. Bukit Botok tengok bukit yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di depan sana tengok. Ni bukit besar. Tempat orang bergambar di sini lah. Anak-anak muda ni insya-Allah ramai. Subhanallah, kita tengok sikit view dari atas Bukit Botok. Datuk ada mana? Okey, masya-Allah. Tuan boleh tengok. Ni tempat yang kita tengok tadi. Pulau Kapas. Hujung sana Pulau Kapas. Nama Bukit Botok sebab tengok ni, lantai dia botok. Tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Ya. Tidak ada apa-apa di lantai ni, tumbuhan tidak ada, apa-apa tidak ada. Maka dipanggillah dia sebagai Bukit Botok. Ya. Ni anak-anak muda lah ramai duduk sini. Selfie, bergambar, kenangan dan sebagainya. Ambil gambar. Ya. Kita tu perkongsian sikit macam mana journey hari ni. Alhamdulillah. Sudah bagi-bagi tak macam ke dok hiking je. Kita dah hiking lah kena cakap hari ni. Ni suasana view daripada atas Bukit Besar. Ya, Bukit Besar. Nampak Pulau Kapas. Pulau Kapas. Bahagian besar Bandar Kuala Terengganu lah. Sebagian mana besar? Bandar Kuala Terengganu tengok. Itu laluan pagar sekolah. Kalau kita tadi kita ambil laluan tali. Tali ni dia pendek sikit lah. Kalau laluan jauh, kita akan keluar daripada sini. Laluan pagar sekolah dipanggil. Ni lagi jauh. Kebiasaannya saya lebih suka laluan jauh ni lah. Tapi hari ni kita buat live, takut lama sangat. Dah 1 jam dah kita live ni. Jadi kita tengok suasana dan keindahan di atas view daripada Bukit Botok, Bukit Besar, Kuala Terengganu. Subhanallah. Kalau kita tengok di sini, kita nampak sawah-sawah padi, bendang. Di belah sini kita akan nampak pemandangan lain. Tadi kita nampak laut kan. Ni kita akan nampak bukit-bukit tengok. Lagi ada awan di sana. Tengok. Ya, masya-Allah, subhanallah. Nampak suasana kampung di belah sini. Suasana kampung di belah sini. Dan kita boleh nampak di hujung sana bukit-bukit yang masih kelihatan awan-awan di sana. Masya-Allah. Ya. Nampak awan-awan di sana. Tadi view laut kan, ni view sebelah kampung ni. Jadi inilah semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya, Maha suci Engkau ya Allah. Selamatkan kami daripada azab neraka-Mu. Masya-Allah, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Kita dah sampai di kemuncak bukit Bukit Botok. Dan hari ni kita tazkirah santai-santai saja. Ya, sambil-sambil kita beriadah, ya, yang Rasulullah SAW sebut kepada Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar, sa'atan wa sa'atan. Ya, kamu beribadah ni, ada ketikanya kamu menangis, ada ketikanya kamu tertawa, ada masa kamu di atas hamparan sejadah, ada masa kamu di lautan, dan ada masa kamu di atas pergunungan.
Untuk apa? Untuk tujuan kamu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah taala sekalian. Ya, bukit memberi 1001 makna dan pengajaran bagi kita orang beriman. Ya, bahkan ketika nak berlakunya kiamat satu hari nanti. Ya, ketika nak berlakunya kiamat ya, yang menggerungkan kita semua, yang disebut dalam Quran, ya, bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa yauma nusayyirul jibal, bagaimana bukit-bukit gunung ganang ini akan dicabut oleh Allah Taala. Kita biasa mendengar bencana kan, bencana alam. Tuan-tuan biasa dengar gempa bumi. Kita biasa mendengar banjir. Kita biasa mendengar tsunami. Ya. Tetapi dalam banyak-banyak gempa bumi yang kita pernah dengar, ya, tidak ada lagi kejadian yang kita melihat, ya, gunung tercabut. Pernah berlaku gunung ni tercabut. Gunung itu hancur. Ya. Dan betapa dahsyatnya gambaran ataupun suasana di hari akhirat kelak. Ya, dahsyatnya suasana dan hari akhirat kelak ialah ketika mana Allah Taala mencabut bukit, bukau dan gunung ganang sebagai tanda nak berlakunya kiamat. Ya, kesudahan akhirnya bukit, bukau dan gunung ganang ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemandangan di atas bukit Botok, yang insya-Allah beberapa perkara yang akan kita kongsikan pada hari ini dengan tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Yang pertama, apa saja yang kita lakukan, ya, kita betulkan niat kita. Seawal kita keluar daripada rumah kita, ya, apa yang kita nak buat tu mestilah di atas nama Bismillah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita baca sirah Nabi SAW, sebenarnya, ya, bagaimana Rasulullah SAW ada antara insan yang banyak menaiki bukit gunung ganang. Ya, bahkan dalam Quran menyebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, Allah Taala suruh kita tengok bagaimana Tuhan buat langit, bumi, unta, gunung ganang. Kejadian yang begitu menakjubkan supaya kita berfikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sejuk, alhamdulillah, di atas ni sejuk. Nampak view di belakang ustaz ni, tengok. Ya. Begitu cantik dan begitu menarik. Masya-Allah. Ya. Kalau di belah sana kita akan nampak awan. Di belah sini bukit belakang sana ada awan-awan, masih ada lagi. Ya. Jadi Allah Taala suruh kita berfikir, melihat bukit, dan bagaimana yang paling penting lah ingatan kita kepada hari kiamat kelak. Nak berlakunya kiamat bukan banjir, bukan gempa bumi, bukan tsunami, bukan kemarau yang panjang, tapi yang akan dicabut oleh Allah Taala itu adalah bukit, bukau dan gunung ganang. Allah Taala cabut pasal bumi dulu. Ya, sebelum dihamparkan bumi ni nak berlakunya kiamat. Maka bukit ini memberi 1001 pengajaran pada kita. Tempat Rasulullah SAW berkhalwat, menerima wahyu. Ya. Dan di sinilah tempat kita boleh bertafakur, bertadabbur, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Boleh tengok lautan, boleh tengok kawasan pergunungan. Ya. Yang begitu indah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala buat ni bukan saja-saja, melainkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Insya-Allah tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, hari ini kuliah kita ni kuliah santai saja, sambil-sambil kita bawa tuan-tuan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, apa-apa yang kita buat, kita keluar daripada rumah,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita keluar daripada rumah. Kita pergi tempat yang baru, tempat kerja, Bukit Bukau, Gunung Ganang. Ya. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan kita berjalanlah dengan penuh rendah diri. Kita berjalan dengan penuh penghayatan, melihat alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang begitu menakjubkan. Ya. Untuk kita melihat ya, sebab tu kita tengok alam. Kalau kita naik flight, kita naik kapal terbang, naik sikit, naik lagi, kita naik ke atas, bumi semakin kecil, rumah yang kita duduk semakin kecil, bukit semakin kecil, menunjukkan bahawa semakin jauh, semakin tinggi kita duduk, semakin kita pergi, semakin kita melihat kecilnya dunia ini. Ya. Hina dan kerdilnya kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuan-tuan. Inilah suasana di puncak Bukit Batok. Kebiasaannya orang naik bukit besar, inilah tempat yang akan mereka berehat, sambil selfie, ambil gambar, bertemu kawan-kawan, melihat lautan yang luas di belakang sana. Ya. Moga-moga insya-Allah juga ya, dengan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya, kita mendapat apa yang disebut oleh para ulama. Ya, sesaat kamu bertafakur, sesaat kamu merenung kebesaran Allah, itu lebih baik daripada 1000 tahun kamu beribadah. Ya, kerana kamu yakin bahawa di sebalik keindahan ini, ya, Allah ya Jami', Allah lah yang maha cantik. Innallaha jami' wa yuhibbul jamal. Nabi kata Allah itu sangat indah dan Allah Ta'ala itu mencintai keindahan. Allah sukakan keindahan. Sebab tu kalau kita pakai baju comel pun, niat kita untuk ibadah. Kita buat madrasah, sekolah tahfiz, kita buat comel-comel, indah-indah pun, bukan kita nak tunjuk ke orang, tidak, tapi nak tunjuk syiar Islam itu indah. Ya. Izzah sekolah-sekolah tahfiz. Kita nak tunjuk itulah Islam, sehingga orang melihat bahawa Islam agama yang bersih, Islam agama yang begitu indah, yang begitu rahmat, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, inilah suasananya. Ini ada orang main drone lagi ni. Siapa ada drone boleh bawa drone. Tengok suami isteri ni bawa drone. Ya. Bawa drone boleh lagi menarik melihat suasana di sini. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, ya. Kita berjalan, kita hiking. Bismillahi ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang istighfar 1 jam lebih ni, lebih 1000 kali dah dapat istighfar. Siapa yang selawat pun insya-Allah boleh 1000 kali. Ya. Yang penting apa yang kita buat ni lillahi taala, ya. Dan kita Allah semuanya menjadi nilai ibadah, ya, supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam pekerjaan apa yang kita buat. Ya, sebab tu kita sebut bulan Ramadan hari tu, ya, ibu-ibu yang tak boleh nak semayang, tak apa, kita memasak untuk orang makan sahur, kita bangun, kita istighfar, kita tetap dapat kelebihan malam Qadar. Kita dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Ya, begitulah dalam kehidupan kita ni, bukan 24 jam kita kena duduk atas tikus sejadah, kita nak menangis sentiasa, tidak. Ya, tapi ada ketika kita kena keluar. Kita keluar melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melihat alam ini. Dan yang paling penting, nikmat kesihatan yang Allah Taala beri ini kita manfaatkan. Kita jaga diri kita, kesihatan kita ni untuk kita bangun di waktu malam, kuat untuk beribadah. Dah, tak sakit lutut lagi, tak lengah-lengah lagi, tapi menjadi seorang hamba yang disebut oleh Nabi SAW, al-mu'min qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Orang beriman yang kuat adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang beriman yang lemah, ya, yang tak erat, ya. Sebab tu kita disuruh mempersiapkan diri kita untuk dalam kerangka kita bersiap meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, itu sedikit sebanyak, ya, perkongsian kita hari ini. Tadabbur alam, kita journey ke Bukit Besar, Kuala Terengganu.
Sekarang ni sedang kita berada di Kemuncak. Tapi kalau ikut ketinggian betul bukan di sini, ketinggian Kemuncak di atas sana. Tapi view yang boleh kita lihat Bandar Kuala Terengganu keseluruhannya ialah di atas Bukit Botok ni kita boleh tengok view keseluruhan. Daripada lautannya, ya, daripada lautan sehinggalah kita boleh melihat kawasan pergunungan. Laut sampai kawasan pergunungan. Jadi belakang sana, sebab tu dia buat Bukit Botok, dia kena buang pokok-pokok tumbuhan ni supaya orang boleh tengok suasana yang ada sekelilingnya. Lepas tu dinamakan Bukit Botok. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya itulah perkongsian yang dapat disampaikan pada hari ini. Moga-moga insya-Allah kita semua mendapat nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita dapat redha Allah dan syurganya, dan kita dijauhkan daripada murka Allah dan juga nerakanya, insya-Allah. Kena naik ni. Boleh anda kena naik, insya-Allah. Ya. Ni Kemuncak ya. Tengok di belakang saya ni ditulis ni, tengok. Ni. Ya, ditulis apa tu? Tahniah, anda telah berjaya sampai ke puncak Bukit Besar. Sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Berapa kita berjaya? 800 meter anda telah berjalan. 1241 langkah dan telah berjaya membakar 131 kalori. Ada 131 kalori telah berjaya dibakar, insya-Allah. Inilah tuan-tuan, kita menunaikan hak ke atas tubuh badan kita. Ini hadis yang disebut ni ketika Salmanul Farisi. Dia ada kisah dia sebenarnya. Saya tengok hadis tu baru teringat. Tak apalah, kita sharing lagi. Ketika mana Salmanul Farisi, seorang sahabat Nabi ni. Salman ni orang Parsi, ya, daripada Parsi. Parsi hari ni Iran lah, orang yang hebat dalam persenjataan, teknologi dia. Ya. Di mana Salman Al-Farisi dia pergi ke rumah Salman Al-Farisi ni dia pergi ke rumah Abu Darda. Abu Darda yang kita pernah baca kisah dia masa kita baca di bulan Ramadan, kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kan Abu Salamah kan meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah dia pesan kepada Abu Salamah, pesan pada Ummu Salamah, kata, Ummu Salamah, nanti kamu tahu tak, suami isteri ni kalau suaminya meninggal dunia, dia tak kahwin, itulah suaminya di dalam syurga. Ya. Jadi kata Ummu Salamah kata dia takkan kahwin kerana dia nak Abu Salamah menjadi suaminya di dalam syurga. Subhanallah. Lalu kata Abu Salamah, wahai Ummu Salamah, berjanjilah pada aku. Berjanjilah pada aku yang kamu akan berkahwin. Kamu akan berkahwin. Dan aku mendoakan kamu akan dapat jodoh yang lebih baik daripada aku. Ya. Dan ketika kita membicarakan kisah Ummu Salamah, Abu Salamah kan dengan doa Ummu Salamah yang hebat. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sehingga dia mendapat calon suami yang terbaik, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ditimpa musibah, kehilangan barang, kematian. Ya, dengan doa itu Allah gantikan yang lebih baik. Dan di antara sahabat yang isterinya kata tak nak kahwin juga ialah Ummu Darda. Ummu Darda ni suami dia Abu Darda. Ketika dia bercakap dengan suami Abu Darda, Ummu Darda kata, kalau kamu mati, saya tak nak kahwin. Sebab saya nak kamu bersama kamu dalam syurga. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Jadi nak ceritanya, bila Salman Al-Farisi pergi ke rumah Abu Darda, di rumah Abu Darda ni, dia tengok, Salman Al-Farisi tengok Ummu Darda ni seorang perempuan yang macam tak terurus. Macam tak terurus diri dia. Nak menggambarkan seolah-olah bahawa Abu Darda ni terlalu sibuk dengan beribadah. Sibuk dalam beribadah. Ya. Lalu
bila mana Salman Al-Farisi pergi rumah Abu Darda, ya, dia ajak makan, dia berpuasa. Lalu bila tetamu datang, bila kita puasa ni sebenarnya, walaupun kita puasa, meraihkan tetamu, berbuka puasa kerana meraihkan orang lebih besar pahala daripada puasa. Tuan-tuan nak mana? Nak pahala berpuasa ke nak pahala yang lebih besar? Buka puasa kerana raih tetamu. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Sehinggalah ketika mana waktu malam, tengah tidur, ya, pukul 11, 10, 11 malam, Abu Darda dah bangun nak tahajud dah. Salman kata jangan, tidur dulu. Tidur. Ya. Pukul 3.30, 4.30 baru Salman kejutkan Abu Darda. Okey, bangun, bertahajud waktu ni. Ya. Ya. Maknanya Salman Al-Farisi bagi tahu pada Abu Darda, ya, kita ni ada hak pada tubuh kita. Ada hak pada isteri kita. Ya. Ada hak pada sesama manusia, pada keluarga kita. Subhanallah tuan-tuan. Begitulah hari ini kita kena menunaikan hak itu pada tubuh badan kita. Antara hak pada tubuh badan ni, kita kena exercise, kita kena jaga kesihatan tubuh badan kita. Sebab tu orang makan semua tak puasa, tak jaga tubuh badan, mudah mari stroke, mari penyakit yang bermacam-macam. Jadi kita amalkan gaya hidup yang sihat, kerana ajaran agama kita mengajar, Islam yang mengajar supaya kita sihat. Al-aqlus salim min jismi salim. Kerana akal yang cerdas itu adalah daripada tubuh badan yang sihat. Ya. Jadi insya-Allah rasanya sudah agak lewat dan nak sarapan, kalori pun dah dibakar banyak ni. Kita nak turun Bukit Besar lagi ni. Nak turun ni pun lagi kat 1 jam ni. Nak turun bukit, barulah kita singgah di mana-mana tempat untuk kita sarapan pagi insya-Allah. Setelah santapan rohani, santapan jasmani insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi pada pagi esok ya, insya-Allah. Tak ada arah melintang, kita jumpa lagi dalam siri Raudatul Jannah, siri tazkirah kita pada pagi esok insya-Allah ya. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selamat hari raya yang sedang sambut hari raya. Apa jua yang kita buat, insya-Allah semoga semuanya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah Ziali baru masuk. Ustaz baru nak turun Bukit Besar ni. Nak pergi makan ni. Kalau Ziali free, nanti PN Ustaz, insya-Allah kita jumpa di bawah sana. Okey, sekadar tu dulu. Assalamualaikum. Sehingga kita bertemu lagi pada pagi esok. Tengok sikit ni view di Bukit Besar ni, ramai orang. Ya, di belakang sana Bukit Bukau Gunung Ganan, dan di belakang sana ada lautan ya. Insya-Allah sehingga kita bertemu lagi pada pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.